KPM. Didik TV KPM. Bermohon sembah berhajat, hajat berasal kayangan puri. Hamba puteri imbas berempat, turun bermalam serata negeri. Hai murid-murid, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami untuk Didik TV KPM bagi slot kesenian. Hari ini yang spesialnya kita berada di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocation Shah Alam Selangor dan di sebelah saya ini adalah guru yang akan mengajar kita tentang tarian. Kita persilakan Cikgu Revati. Hai Cikgu, apa khabar? Hai. Oh, kejap Apa khabar Cikgu? Okey, sihat. Yeay! Okey Cikgu, hari ini kita nak berkongsi kepada murid-murid berkaitan dengan tarian MBPK ataupun murid berkeperluan pendidikan khas, betul? Ya. Jadi sebagai mukadimah ni Cikgu, kita nak tahu juga kalau di sekolah ni khusus apa yang mereka akan ambil?
sekolah ni ada banyak kursus. Banyak kursus? Ya, Okey. yang contohnya macam kursus jahit, kursus masakan, kursus rambut, kursus perabot, motosikal, elektrik, banyak. Aircon pun ada. Aircon pun ada, cikgu. Ya. Okey, tapi macam mana mereka ni boleh terlibat dengan tarian pula? Sekiranya murid itu berminat dan dia ada basic tarian, asas tarian, biasanya kita akan pilih murid di kalangan tersebutlah untuk buat persembahan tarian macam ni. Oh, maksudnya mereka ni daripada pelbagai jurusan yang berbeza. Jadi kalau mereka ada minat dan ada basic ataupun asas, jadi mereka boleh sertai untuk menjadi kumpulan tarian di sekolah ni, cikgu. Okey, cikgu saya nak tanya juga kan, untuk tarian ni pasti akan ada asas kemahiran yang mereka perlu tahu. Jadi kalau kita nak jadi penari kat sekolah ni, cikgu, apa asas kemahiran cikgu akan kongsikan kepada mereka? Yang pertama, mesti kena tahu asas gerakan. Gerakan, cikgu. Gerakan tu macam mana maksudnya? Okey, macam kita tahu ada berbagai jenis tarian, betul? Betul. Ada zapin, ada joget, ada inang. Wah, cikgu macam pakar je. Bukan. Ini pun saya belajar berdasarkan pengalaman saja. Baik, okey. Okey, yang itu pertama, pelajar mesti kena tahu asas gerakan kepada jenis-jenis tarian. Okey, yang nombor 2 adalah mengenai pengulangan secara berterusan. Pengulangan secara berterusan. Okey, maksudnya mereka akan ulang banyak kali, cikgu. Ya, sebab murid-murid, bila murid-murid berkeperluan khas ni, dia perlu diulang banyak kali. Maksudnya latihan berkali-kali untuk menghafal step, langkah-langkah untuk menari. Baru dia boleh menghasilkan satu persembahan yang menarik. Ya, menarik dan cantik juga, cikgu kan. Okey, tadi kita dah tahu yang pertama kena tahu asas tarian, yang kedua kena ulang banyak kali. Cikgu, dari segi muzik ni, cikgu, macam mana murid-murid kita ni, mereka ada masalah pendengaran, betul tak? Jadi bagaimana mereka ingin mendengar muzik dan tempo, cikgu? Sebenarnya dia belajar melalui isyarat secara visual. Maksudnya ada instruktor di hadapan pelajar-pelajar semasa menari. Dia tak boleh kalau tak ada instruktor. So semua murid bergantung kepada instruktor. Dia kena tengok isyarat tangan yang guru tunjukkan semasa menari. Oh, patutlah tadi kalau kita lihat permulaan rancangan ini, ada Cikgu Revati di depan mengajar bahasa isyarat kepada murid-muridnya yang sedang menari di atas pentas ini. Jadi di situlah mereka akan mengikut bagaimana arahan yang diberikan oleh Cikgu Revati sendiri. Oh, macam tu rupanya. Irfan ingat mereka pun akan dengar muzik tak, cikgu? Mereka akan melihat kepada isyarat tangan yang diberikan oleh orang yang berada di depan mereka. Baiklah, cikgu. Okey, kita nak tahu juga dari segi tarian apa yang cikgu akan kongsikan hari ini? Kebanyakan tarian yang murid yang akan kongsikan ni adalah joget. Joget, okey. Cikgu, sebagai orang yang baru datang kat sekolah ni, cikgu, apa salahnya jika saya belajar dengan cikgu? Sikitlah. Sikitlah, boleh? Sikit je, boleh. Okey, macam mana cikgu nak ajar joget kat saya? Okey, tangan dulu. Okey, tangan. Macam mana, cikgu? Okey, biasanya tangan kalau macam ni, kita macam ni kan? Baik. Satu, dua, tiga. Jadi sekali dengan kaki. Kaki, okey. 1, 2, 3, 4. Itu paling basic. Lagi sekali, cikgu. Okey, semula macam ni. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, itu joget, cikgu. Kalau zapin macam mana? Apa kata Encik yang tunjukkan pada saya? Saya, cikgu zapin. Yang saya tahulah, cikgu. Asal dia macam ni, buka, tutup. Dia pandai dah tu. Buka sikit. Saya rasa Encik lagi pandai dari saya. Janganlah cikgu malulah. Saya bukan cikgu. Ya. Okey. Itulah dia perkongsian cikgu berkaitan dengan tarian joget, cikgu. Jadi itulah yang mereka persembahkan tadi sebenarnya. Okey, baik. Kita nak lihat juga kepada siapa yang boleh terlibat dan siapa yang boleh sertai kumpulan tarian di sekolah ni, cikgu. Pemilihannya bagaimana? Okey, sebenarnya murid-murid yang masuk di sekolah ini bermula dari tingkatan 4. Oh, tingkatan 4 bukan tingkatan 1. Tak, tingkatan 1 di sekolah lain. Bila dia masuk ke tingkatan 4 ni, kita akan buat audition. Ada uji bakat? Ya, ada uji bakat. Uji bakat ini akan dibuat masa mula-mula murid daftar. Kita akan pilih satu hari untuk buat audition. Selepas tu, kita akan tengok asas gerakan. Macam tadi saya cakap, asas gerakan. Kalau murid tersebut boleh menari, joget ke, tak kira zapin ke, inang ke, kita akan bahagikanlah yang mana zapin, yang mana joget, yang mana inang. Lepas tu kita buat latihan. Latihan yang berterusan. Supaya dia boleh brush lagi bagi untuk jadi lagi cantik. Sebagai untuk nak tengok betul boleh ke tak dia buat persembahan, kita try dekat buat kat sekolah dulu. Buat kat sekolah dulu. Permulaannya di sini, cikgu. Di sini. Tak nak bawa keluar. Belum lagi. Kita try di sekolah dulu. Ya, okey.
Cikgu Ifan nak tanya, kalau ada murid kan yang memang dia tak ada asas langsung tapi minat dia memang tinggi cikgu. Dia kata dekat Cikgu Revati, saya tak pandai menari tapi saya nak juga sertai. Boleh ke cikgu? Boleh. Misalnya kalau ada sekiranya ada murid-murid macam tu, kita akan libatkan semasa aktiviti kelab kebudayaan. Oh, faham. Sebenarnya di waktu sekolah ni, masa sesi sepanjang persekolahan ni, waktu petang adalah waktu aktiviti kokurikulum. So kita akan melibatkan semua murid yang mana pelajar yang berminat, kita cuba juga melatih untuk buat menari asas-asas tersebut semasa aktiviti kelab kebudayaan. Di situlah kita akan melihat ada ke tidak bakat yang terpendam dalam diri murid-murid kita di sekolah ini. Okey cikgu. Lepas kita dah buat uji bakat tu cikgu, selalunya latihan cikgu akan buat bersama mereka ni mengambil masa berapa lama cikgu? Okey, Mel. Saya rasa sangat bertuah. Okey, bertuah kenapa cikgu? Nak tahu kenapa? Nak tahu cikgu? Sebab murid-murid saya semua tinggal di asrama. Oh, semua kat asrama. Ya, dia tak ada murid yang balik ke rumah tiap-tiap hari, dia tinggal di asrama. Bila dia tinggal di asrama, so masa yang ada di asrama di sekolah sangat banyak. Panjang masanya. Panjangnya. So dia fleksibel lah masa cikgu dengan murid. Petang saya boleh latih, malam pun saya boleh datang latih. Oh, siang malam cikgu? Wow. Baru boleh jadi pandai. Oh, di situlah maksudnya cikgu. Kita akan cuba melatih murid-murid ni bukan saja di waktu sekolah tapi di waktu luar sekolah pun. Maksudnya cikgu akan bawa mereka keluar dari asrama tu untuk melakukan latihan. Betul. Okey cikgu. Jadi itu dari segi bagaimana untuk kita sertai dan juga latihannya cikgu. Itulah dia perkongsian kepada murid-murid semua berkaitan dengan pengenalan bagi tarian MBPK ni. Terima kasih Cikgu Revati. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot kesenian Didik TV KPM selepas ini. Kembali menyaksikan slot kesenian Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi dan Cikgu Revati di sini berkongsi berkenaan dengan tarian MBPK. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini kita akan lihat pula kepada penghayatan persembahan Cikgu. Okey, contohnya Cikgu, kita ada lagu Nur Andiza Idris kan Cikgu? Bermohon sembah berhajat. Sambung Cikgu. Hajat berasal kayangan puri. Okey. Jadi Cikgu, ketika itu murid-murid kita ni perlu menghayati baik-baik lagu ni supaya mereka boleh fahamkan dan kita sinkroniskan dengan persembahan kita. Betul Cikgu? Jadi sebagai permulaan Cikgu untuk segmen kali ini, kita akan lihat kepada penghayatan. Jadi apa yang mereka perlu hayati sebenarnya Cikgu? Okey, kita kena ingat murid kita tak mendengar. Betul. Itu pertama kan. Oleh kerana dia tak mendengar, cara dia menghayati lagu adalah dia menunjukkan ekspresi lagunya melalui penggerakan dia. Itu yang dia boleh meluahkan dia punya perasaan, emosi melalui penggerakan, ekspresi muka, sedih ke, gembira ke, melalui kostum. Kostum apa dia pakai? Ikut tema juga tema Cikgu juga. kan? Ya, kalau perkahwinan macam mana kostumnya? Mungkin lagi meriah berwarna-warni Ya, kan? dia macam tu. Kalau hari raya macam mana? Itu pun sama juga Cikgu, baju kurung, baju Melayu Ya, kan? kalau contoh majlis perpisahan macam mana? Mungkin mood dia akan sedih sikit lah Cikgu. Lagu yang kita kena pilih pun sedih juga. Sedih, muka pun kena sedih Cikgu, tak boleh senyum-senyum sebab ini adalah lagu perpisahan kan? Dia bergantung pada kostum, penggerakan, innocence dia pun sangat bermainkan peranan. Cikgu, innocence. Apa yang dikatakan dengan innocence itu sebenarnya? Okey, innocence maksudnya kita punya dalaman jiwa kita. Biasanya murid yang tak dengar ni orang kata tak ada innocence. Tapi sebenarnya innocence dia akan lebih banyak berfungsi bila dia masuk dalam persembahan tarian macam ni. Macam tu Cikgu Sebab kita buat pengulangan. Kita bila banyak kali ulang, dia banyak kali dengar lagu, so dia boleh mengikut tempo lagu bila menari. Itu maksudnya innocence. Baik. Satu lagi dari segi orang kata apa? Props yang kita guna. Okey, props Cikgu. Kenapa pentingnya props bagi sesebuah persembahan? Props akan menambah kreativiti persembahan tersebut dan juga menampak lagi warna-warni. Warna-warni, lagi cantik persembahan tu kan. Ya, contoh macam kipas. Ya, betul. Kipas, sapu tangan. Sapu tangan, okey. Macam tu. Alatan seperti ini adalah props semasa murid-murid ini menari. Contohnya Cikgu, kalau kita bawakan satu lagu yang berkaitan dengan alam sekitar misalnya, kita boleh letakkan pokok dan letakkan haiwan-haiwan di sekeliling bagi nampak lagi cantik dan persembahan kita akan lagi hidup
hidup, cikgu. Betul. Ya, itulah sebenarnya penggunaan props yang penting bagi memastikan persembahan kita lebih mendapat perhatian orang yang menonton. Okey, cikgu, kita nak tanya juga dari segi irama lagu, cikgu. Okey, irama lagu ni untuk murid kita yang ada masalah pendengaran ni, bagaimana mereka akan lihat kepada perkara itu? Bagaimana? Okey, bila kata dari segi irama lagu, okey, kita pun tahu ada lagu yang rancak, Betul. ada lagu yang perlahan. So, bila saya ulang balik, bila latihan yang berterusan, dia bila penggerakan juga, bila irama dia laju, penggerakan akan laju. Okey. So, dia boleh mengikut irama. Saya kata ini lagu cepat. Jadi dia so, pun akan gerakan pun dia. laju. Kalau perlahan? Perlahan. Okey. So, dia akan ikut. Sebab kadang-kadang bila dia ajar gerakan, dia akan laju bila dah pandai. Saya kata kena perlahan sebab lagu ni lambat. Kita kena cue dia. Okey. Ingat, ini lagu lambat. So, awak langkah perlahan. Perlahan sahaja. Sebab itulah ada cikgu dekat depan untuk kita kongsikan bagaimana isyarat untuk mereka buat persembahan. Okey, cikgu. Sekarang ni Ifan rasa macam rindu pula dekat kawan kita dari cikgu. Ya. Sebab tak tengok dari Betul. tadi. Awal tadi je tengok. Ya, betul. Sekarang ni kita nak bawa mereka untuk kongsikan antara pergerakan yang mereka perlu buat, cikgu. Okey, boleh. Okey, silakan. Okey. Mari kita Pelajar-pelajar masuk. dah sedia? Jom. Okey, jom. Wah, cantik-cantik mana-mana kawan-kawan kita hari ini dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Okey, cikgu. Kita bersama dengan 6 orang murid, cikgu ya. Ya, ini 6 orang murid saya. Okey. Yang pertama, saya nak ajar macam mana nak jadikan dia orang couple. Couple? Okey, kita biasa budak belajar couple. Couple. Maksudnya jadikan perpasangan. Pasangan. Cikgu, saya nak tanya juga, mungkin cikgu boleh kenalkan nama mereka seorang-seorang. Okey. Boleh. Di sebelah saya siapa? Nama, okey. Nama apa? Okey. Nama Alia. Alia. Panggil macam mana? Sign. A-Y. Okey, Alia. Yang kedua? Ini nama Balkis. Dia je nama. Sign macam mana? BL. BL. Oh, nama macam adik saya, cikgu. Ya ke? Okey, Yang nama ketiga? adik pun sama. Nama Liana. Dia saya macam Liana. Nama Maisara. Dia eja dulu. Maysara. Sign macam mana? SR. SR. Okey. Maisara. Baik. Okey, kalau perasan, Ya. semua budak perempuan signnya di bawah pipi. Perasan tak? Betul, cikgu. Kalau atas ni lelaki. Kalau saya, Irfan. Ya, ni pandai ni. Okey, yang ini sana, cikgu. Nama saya Nur Intan. Okey, biasa panggil apa? Kenapa? Kena tanya kenapa W. Kenapa macam ni? Nama panjang dia apa? Syawani. Nama panjang apa? Nur Intan Syawani. Okey, Nur Intan Syawani. So dia buat macam ni, Wani. Wani, okey. W. W. Yang hujung sekali. Nama saya Azrina. Panggil? Panggil? A-R. Azrina. Okey. Biasa semua dekat bawah sini. Kan, kalau lelaki bagi atas, cikgu. Atas, Okey, itulah dia pengenalan kepada kawan-kawan kita hari ini untuk berkongsi bagaimana mereka menunjukkan tarian mereka. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Okey. Sekarang macam tadi saya cakap, kita ajar couple dulu. Berpasangan. Couple dulu macam mana ya? Okey, kita buat couple dulu. Okey, cikgu kira dulu. Sedia? Bila nak mula pun sedia. Oh, sedia. S, cikgu. S. Pandai dah. Ini memang pandai ni. Sedia? Baik. Okey. 1, 2, 3. Couple. 2, 3, 4. Okey. Bukaan dia. 1, 2, 3, 4. Yang itu adalah contoh penggerakan macam mana nak jadikan dia berpasangan. Ya. Okey. Yang kedua, cikgu? Okey, dari berpasangan yang ini kita boleh jadikan dia bentuk T. Okey. Boleh T? Okey, biasa kan T. Betul? Sebenarnya untuk sign language T macam ni. Ya. Tapi bila saya mengajar tarian saya buat T sebab saya nak murid jadi T macam ni. Masa jalan mati tu, cikgu kan? T, okey. Ya. Baik. Okey, kita try. 1, 2, 3. Keluar T. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nampak tak dia punya gerakan?
Oh, macam bentuk T. Okey. Dia akan jadi, ini namakan formation dari segi tarian. Macam mana kita nak ajar murid yang bermasalah pendengaran mengubah formation tarian. Ya. Dari yang couple bertukar menjadi T. Okey. Kita bagi cue macam tu je. Jadi mereka couple, akan tengok cikgu punya cue lah macam mula-mula tadi kan couple. Okey. Terus dia akan buat, lepas tu T. Kita Kita punya kod memang ringkas. baik. Dan mudah untuk mereka ikuti. Okey cikgu, lepas dah kita buat T, kita nak buat formasi apa pula cikgu? Okey, selepas yang ini kita cuba jadikan bulat. Okey, bulat dia punya cue dia macam mana? Bulat. Oh, bulat. Bulat. Okey, kita try buat bulat. Boleh? Okey, sedia? Sedia? Tapi sebelum mula, Ya. dia ada buat langkah. Daripada T untuk jadi bulat tak boleh terus. Dia kena jadi buat penggerakan lain dulu untuk mencantikkannya baru jadi bulat. Okey, mula. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Duduk. Duduk. Ini dulu. Okey. Lepas tu kemudian kedua. 1, 2, 3, 4. Okey, baru kita keluar. Sebab dia kena menari statik dulu Okey. untuk menunjukkan T dia. Pergerakan itu. Okey, baik. Lepas tu cikgu, kita nak jadikan bulat tu macam mana? Dari mana permulaannya? Okey, macam yang ini untuk jadi bulat, dia ada basic dia punya sign dia. Okey? Kita mulakan jadi bulat 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Dah jadi bulat dah. Jadi kalau yang ke depan ni kita mengundur cikgu kita mengundur ke belakang. Okey, Irfan akan sertai juga. Okey. 1, 2, 3, 4. Dah kat sini dah. Kan dah masuk bulat ni. Pandai pun. Okey, itu adalah bulat. Baik cikgu. Dah kita sampai dekat bulatan ni cikgu. Seterusnya kita nak lihat pula. Dah selesai ke cikgu yang ni? Okey, dalam bulatan juga boleh buat tarian. Okey, tarian macam mana cikgu? Okey, kita try Kita menari dalam bulat. Boleh? Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pusing. Okey, berhenti kejap. Tengok, kalau pusing, P. Pusing. Oh, pusing. Okey. Banyak benda sebenarnya kita gunakan kod-kod simbol saja bila menari. Yang ringkas sahaja. Sebab bercakap tak sama dengan menari. Okey. Baik cikgu. Itu sahaja untuk lakuan formasi kita pada hari ini bersama dengan murid-murid kita yang comel-comel cantik-cantik. Dan kita nak lihat pula cikgu. Terima kasih. Boleh turun tangan-tangan dulu cikgu? Ya. Okey. Baik cikgu, kita nak lihat kepada eye contact cikgu. Okey, pandangan mata yang menusuk terus ke jiwa penonton. Jadi, apa yang penting ni cikgu berkaitan dengan eye contact ni? Okey, bila kata eye contact, persembahan murid mestilah berhadapan dengan audience. So, eye contact dia mestilah di depan. Okey. Dia kena nampak audience. Dan satu lagi kelebihannya bila ada instruktor di hadapan. Sebab tu biasanya kedudukan instruktor sangat penting. Dia kena berhadapan dengan audiens. Sebab murid pendengaran hanya akan bertumpu pada eye contact saja. So pada instruktor saja. So biasanya orang yang jadi instruktor tu yang sangat penting kedudukan dan kedudukan instruktor mestilah statik. Jadi cikgu, macam mana mereka nak tengok instruktor dan juga penonton cikgu? Bagaimana? Itu katakannya multi-sensory. Multi-sensory, okey. Nanti kita boleh tengok dalam segmen seterusnya. Saya rasa saya akan beri keterangan lanjut mengenai multi-sensory. Macam mana murid-murid yang masalah pendengaran ni boleh jadi multi-sensory. Okey cikgu. Okey, itu adalah dia punya kata kuncinya berkaitan dengan multi-sensory. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot kesenian Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam slot kesenian Didik TV KPM, saya Irfan Syahmi dan Cikgu Revati ingin berkongsi kepada anda sekarang ini berkaitan dengan kebaikan murid-murid sekiranya mereka sertai kumpulan tarian di sekolah cikgu. Jadi apakah kebaikannya cikgu? Ingat tak perkataan yang saya cakap masa segmen 2? Apa dia? Multi-sensory. Pernah dengar perkataan multi-sensory? Belum cikgu, yang Ifah pernah dengar adalah multitasking. Pandai. Multi-sensory sama juga macam multitasking. Okey cikgu, kalau multitasking yang kita faham, kita boleh lakukan pelbagai perkara dalam satu masa cikgu. Tapi kalau multisensory ni macam mana pula? Okey, kalau untuk murid-murid yang berkeperluan khas ni yang punya masalah pendengaran, multisensory maksudnya deria penglihatan
dengan deria gerakan perlulah dibuat secara serentak. Bergerak seiring. Seiring. Ya. Sebab tu dia memerlukan instruktor di hadapan. Maksudnya bila dia menari, dia mesti tengok cikgu di hadapan. Deria penglihatan. Maksudnya bila dia lihat, deria penglihatan. Okey. Dan penggerakan. Maksudnya dia tengok cikgu, lihat dan terus gerak. Maksudnya dua deria bergerak secara serentak. Dua dalam satu. Dua dalam satu. Itu Okey. maksudnya multisensori. Okey, dan satu lagi kita melalui tarian juga murid akan mempunyai deria sentuhan. Sentuhan? Nak sentuh apa cikgu? Jangan fikir yang lain pula. Bila kata deria sentuhan, okey. Biasanya bila buat satu persembahan, muzik kita akan biasa pasang muzik yang kuat, betul tak? Muzik yang kuat. Bila mempunyai muzik yang kuat dan tempat, biasa pernah rasa rantai tak? Pernah cikgu? Kan dia rasa bergegar. Okey. So murid boleh merasakan getaran di lantai itu. So dia boleh feel lagu dengan irama tu. So dia boleh menari dengan lagi bagus sebenarnya. So deria sentuhan dia pun akan berfungsi dengan lebih baik. So tadi deria penglihatan, deria pergerakan, deria sentuhan. Lagi satu cikgu, deria apa lagi? Deria kinestetik. Kinestetik tu apa pula cikgu? Okey, deria kinestetik ni, okey kita cuba tengok dari segi penggerakan. Okey, pergerakan. Okey, maksudnya macam mana nak cakap bila pengulangan, penggerakan secara berulangan, otak akan memproses benda tu. Betul. Untuk kita buat kawalan dari segi emosi dan ekspresi muka. Betul juga cikgu. Ekspresi muka ni penting cikgu nak menari kan? Ya, itu maksudnya deria kinestetik. Maksudnya daripada gerakan dia boleh buat kawalan emosi, ekspresi muka, semua tu tergolong dalam multi sensory. Okey, dan itulah sebenarnya kebaikan yang pertama yang kita faham hari ini berkaitan dengan multisensory cikgu. Jadi mereka ni akan kuasai pelbagai jenis deria cikgu, termasuklah penglihatan, pergerakan, apa lagi cikgu? Deria sentuhan dan kinestetik. Ada 4 deria yang mereka akan belajar dan kuasai ketika mereka dalam kumpulan tarian hari ini bersama dengan cikgu Revati. Okey cikgu, selain daripada multisensory, apa lagi kebaikan yang mereka akan dapat sekiranya mereka belajar dengan cikgu bagaimana untuk menjadi seorang penari? Silakan. Okey, yang pertama, kecergasan fizikal. Betul juga cikgu. Okey, nak menari ni apa Irfan tahu, kita perlukan stamina yang cukup banyak. Ya, sangat betul. Sebenarnya kecergasan fizikal sangat penting. Sebenarnya murid-murid yang masuk sekolah ni kalau mula-mula tu dia asyik rasa macam tidak bermaya. Bila dia masuk tarian dia akan jadi cergas. Badan dia akan jadi aktif. Sebenarnya ini adalah satu cara macam mana kita nak jadikan emosi dia stabil. Okey, betul-betul sebab kadang-kadang kan dalam umur kita yang usia remaja ni cikgu, emosi kita akan terganggu. Stres belajar dan sebagainya, betul tak? Dan satu lagi, dia ada satu perasaan rendah. Perasaan rendah diri. Rendah diri, dia malu-malu. Sebab dia tak boleh bercakap seperti orang lain. Bila dia tak boleh bercakap macam orang lain, dia akan rasa rendah diri. So bila dia belajar tarian, emosi dia juga akan jadi balance sebenarnya. Akan seimbang. Seimbang sebab dia boleh dapat ramai kawan-kawan, dia akan rasa gembira. So keseimbangan emosi, kecergasan fizikal, semua akan dipelajari melalui tarian sebenarnya. Satu lagi dari segi interaksi sosial. Interaksi sosial, okey. Okey, macam ni. Bila saya bawa murid-murid ni keluar untuk buat persembahan di luar, okey, murid-murid ni dapat berkawan dengan murid-murid yang normal. Sebab bila dia, kan tadi saya cakap dia akan rasa rendah diri. Bila dia rasa rendah diri, dia tak nak bercakap dengan murid-murid normal sebab dia kena sign. Orang yang kawan yang normal tak tahu sign. Tapi bila dia menari, itulah cara dia berkawan tau. Dia tengok kawan dia menari, jom kita sama-sama menari. Dia pun lagi sama-sama lah. So dia gembira dan rasa puas bila berkawan dengan orang yang normal. Okey, itulah yang dimasukkan dengan interaksi sosial cikgu di mana mereka ni akan didedahkan untuk berkawan dengan orang di luar sekolah mereka. Jadi di situlah mereka akan buat kawan, kenal orang baru kan. Jadi di situlah mereka akan rasa lebih bersemangat dan juga yakin dengan diri sendiri. Bila sebut perkataan yakin, kita sebagai manusia biasa pun biasanya kurang berkeyakinan bila di atas stage. Betul tak? Malu-malu. Dah lah kita ada kekurangan. Biasanya murid-murid cakap, dah lah cikgu saya tak boleh cakap. Pekak. Dia akan rasa malu. Bila kita latih untuk menari di atas stage, keyakinan diri dia akan bertambah. Dia akan rasa lagi berani untuk menari sebenarnya. Dan itulah sebenarnya tadi kalau kita lihat persembahan murid-murid kita tadi tu kan, yang ada Alia dan sebagainya tu, kita boleh nampak sebenarnya mereka dah
atasi masalah itu, cikgu. Mereka daripada seorang yang pemalu sekarang dah yakin untuk membuat persembahan di atas pentas, kan? Betul. Cikgu, kita nak lihat juga dari segi contohnya. Okey, permulaannya ada murid yang datang kepada cikgu tapi dia macam malu-malu. Cikgu, saya tak naklah menari, saya malulah, cikgu. Macam mana cikgu nak atasi masalah itu? Apa yang cikgu kongsikan kepada dia? Motivasi. Okey, mula-mula pertama saya tanya, kenapa tak nak menari dulu? Kenapa tak nak menari? Kenapa tak nak menari? Yang pertama, satu, dia mesti akan cakap apa? Saya tak pernah menari. Okey. Dia akan takut sebab bila tak pernah, mula-mula nak buat gerakan pun dah rasa malu. Itu dia, mula-mula. Dia mesti kata tak pernah. Sebenarnya bila saya ada pelajar-pelajar macam ni, saya suruh dia join dengan macam saya cakap tadi, aktiviti kelab kebudayaan. Okey, faham. Tak payah terus naik atas stage, biar dia menari dengan kawan-kawan dia dulu. Siti ajak Fatimah ajak Rohani, semua sekalilah. So dia akan jadi biasa. Yeah. Bila dah jadi biasa dan dia suka. Tak nak dia kata dia penat, letih. Ada setengah dia cepat kecewa, putus asa. Cepat putus asa. Okey. So bila dia cepat putus asa, kecewa, so kita akan terus motivasikan dia supaya okey, kamu tak nak buat tarian ni, kita mempermudahkan step dia lagi. Kita mudahkan lagi. Supaya dia minat untuk menari. So walaupun kita tak bawa ke persembahan luar, persembahan di dalam sekolah, still dia boleh menari bersama dengan kawan-kawan yang lain. Adalah juga dia rasa happy. Betul. Itulah sebenarnya cara untuk kita memupuk semangat kawan-kawan kita ni yang ada masalah pendengaran misalnya, untuk mereka sertai sama-sama bagi kumpulan tarian di sekolah ini bersama dengan Cikgu Revati. Okey, itulah sebenarnya kebaikan yang kita dapat sekiranya anda berada di sini menjadi murid-murid yang sertai kumpulan tarian. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam kesenian Didik TV KPM. Inilah dia slot kesenian Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Revati. Tapi kali ini kita bawakan 4 orang murid cikgu. Betul tak? Betul. Kita kenalkan cikgu. Siapakah mereka ni, cikgu, lagi sekali? Okey, beritahu nama? Ya. Nama saya adalah Aina Maisara. Okey. Dia tengah mengeja nama dia. Aina Maisara. Okey, yang nombor 2 boleh? Nombor 2, cikgu. Nama apa? Nama saya Nur Azrina. Okey, yang ketiga, nama saya Liana. Okey. Liana. Panjang tu, cikgu. Panjang, nama pendeknya Liana. Liana. Okey, yang keempat, cikgu. Nama saya Nur Intan. Ya. Dah cukup. Nama pendek je, cukup. Panjang sangat tu, cikgu kata. Panjang sangat, nanti sampai binti semua dia cakap. Okey, cikgu. Sebenarnya kita bawakan mereka ni untuk ada sesi temu bual, cikgu. Tapi yang menariknya, kita akan buat semasa kita jalankan penggambaran ini dan mereka akan menggunakan isyarat tangan, cikgu. Betul? Ya, betul. Okey, jadi tanpa memulakan masa, kita akan mulakan sesi temu bual kita dengan soalan pertama kepada saudari Aina Maisara. Okey, soalannya adalah, apakah cabaran yang anda hadapi semasa membuat latihan persembahan? Masa menari. Apa cabaran? Ya. Apa rasa susah bila menari? Cuba ringkaskan soalan. Kita ringkaskannya. Okey. Lagu latihan yang banyak. Yang pertama, latihan yang banyak. Okey? Kena ulang banyak kali. Latihan tu kena ulang banyak kali, dia cakap. Okey? Pagi, petang dan malam. Cikgu datang ajar pelajar-pelajar menari. Okey, itu jawapan dia. Dia kata kena buat latihan yang banyak. Pagi, petang, malam kena latih. Itu jawapan daripada Aina Maisara. Wah, sungguh berdedikasi cikgu sebenarnya, kan? Sanggup untuk berlatih pagi, siang, petang, malam. Kalau boleh bangun menari, tidur pun nak menari, cikgu. Okey, kita akan bawakan pula soalan yang kedua berkaitan dengan soalan ni, cikgu. Apakah kekangan yang anda hadapi semasa mempelajari tarian? Okey, apa masalah yang biasa ada bila kamu menari? Susah untuk ingat langkah-langkah menari. Okey, dia kata susah untuk ingat langkah-langkah masa menari. Banyak sangat step yang cikgu ajar dia. Okey, lagi?
susah untuk melembutkan, muka kena senyum. Dia kata susah untuk melembutkan. Susah untuk melembutkan penggerakan dia. Itu yang menjadikan dia susah dan muka kena sentiasa senyum. Senyum sikit, senyum sikit. Tak susah pun. Itu yang dia kata susah. Okey. Muka kena sentiasa senyum. Ya, betul cikgu, sebab kita nak menari ni kena ada emosi, kena ada jiwa cikgu, betul tak? Betul, ekspresi muka. Itu yang paling penting. Baiklah, kita akan lihat pula kepada soalan yang ketiga dan soalan ini berbunyi, apakah perasaan anda ketika menari? Okey, nombor 3. Apa perasaan awak bila menari? Saya rasa sangat happy. Happy? Teruskan. Apa awak rasa? Awak rasa happy? Rasa seronok, lepas tu rasa apa lagi? Kenapa awak rasa happy? Menari. Lagi? Ada banyak kawan tak? Ada. Ada banyak kawan. Lagi. Kenapa awak happy? Kenapa seronok? Orang yang saya tengok, saya menari, ingat saya normal. Okey. Dia cakap bila dia menari bersama dengan kawan-kawan dia yang normal, dia rasa sangat happy, sangat seronok. Dia dapat banyak kawan-kawan yang normal. Itulah sebenarnya cikgu kan, keseronokan kalau kita belajar menari ni, dapat seronok, dapat kawan baru dan kita boleh nampak orang ramai waktu persembahan kita tu. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang terakhir kepada saudari kita ini, saudari Intan kita. Soalannya berbunyi, apakah pesanan kepada kawan-kawan anda untuk terlibat sama dengan kumpulan tarian? Okey, apa nasihat awak kepada kawan-kawan lain yang sama macam awak pekak? Apa nasihat nak beritahu? Yang kawan-kawan, saya tak mahu malu nak menari. Okey, tak mahu ada rasa malu nak menari. Lagi? Kawan-kawan yang ada, mesti ada semangat untuk menari. Dia cakap mesti ada semangat untuk menari. Lagi? Kawan-kawan yang ada masalah macam saya, mesti ada rajin dan tak putus asa. Kawan-kawan mesti rajin, tak mau putus asa, dia cakap. Itu paling bagus jawapan dia. Kita berikan tepukan. Macam ni. Okey cikgu. Kalau kawan kita kat luar sana, yang pertama jangan malu, jangan segan. Lepas tu kena rajin berlatih dan juga kita kena yakin dengan diri sendiri cikgu. Betul. Kan? Itulah dia berbual bersama dengan murid-murid kita hari ini yang datang dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasi Shah Alam, dan kita akan kongsikan juga cikgu bagaimana dari segi pencapaian kumpulan tarian sekolah ini. Okey, pelajar-pelajar tarian ni biasanya yang murid-murid yang baru-baru yang ini hari itu pernah buat persembahan di Showcase Transformasi Pendidikan di Alamanda Putrajaya. Tepukan sikit. Dia juga pernah buat persembahan untuk majlis-majlis seperti graduasi, majlis persaraan dan juga majlis-majlis yang jemputan daripada luar. Dia banyak buat persembahan-persembahan macam tu. Okey. Dan itulah sebenarnya kita bawakan, dedahkan mereka kepada persembahan-persembahan luar cikgu. Bukan sahaja di sekolah, tapi kalau ada peluang dan ruang, kita akan bawa mereka keluar dan tunjukkan bakat mereka yang mereka ada dalam seni tari cikgu. Baiklah. Sekarang ni cikgu, apa kata cikgu kongsikan kepada murid-murid di luar sana untuk sama-sama sertai kumpulan tarian. Okey, bagaimana cikgu nak syorkan perkara ini? Okey, kepada semua murid-murid yang mempunyai masalah pendengaran seperti murid-murid seperti ini, jangan rasa malu. Perlu ada keyakinan diri. Sebab bila di golongan pelajar-pelajar yang OKU ini, orang kata OKU tapi saya tak suka sebut OKU. Betul, saya pun sama cikgu. Saya lebih suka kata murid berkeperluan khas. Jangan kita rasa rendah diri. Kalau sekiranya kita berminat dan ada rasa keyakinan diri untuk menari dan berminat, silalah menari. Dan kebaikan untuk bila masuk dalam bidang tarian ni, dia mempunyai banyak kebaikannya dari segi kecergasan fizikal, interaksi sosial, lagi dia dapat ramai kawan dan macam tadi saya sebut multisensory. Dia punya deria akan berfungsi dengan lebih baik. Itulah kebaikannya sebenarnya. Kalau boleh, saya nak lagi ramai pelajar-pelajar yang mempunyai masalah pendengaran seperti ini tampil di hadapan
untuk buat persembahan di atas pentas. Sebab kita memang kekurangan murid-murid yang macam ni yang yakin dan tampil ke diri ke depan untuk buat persembahan. Saya yakin cikgu bila mereka dah menonton episod ini, mereka akan terus berani sahut cabaran cikgu Revati untuk sama-sama kita berada di atas pentas membuat persembahan seni tari cikgu. Baiklah cikgu, kita sudah berada di hujung rancangan. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan berkaitan dengan topik kita hari ini, seni tari MBK. Silakan. Okey, secara kesimpulannya, saya sangat berharap yang mendengar di luar sana bila melihat murid-murid seperti berkepuluh khas yang ada masalah pendengaran, jangan rasa rendah diri dan tak nak ambil murid-murid untuk dalam bidang kesenian. Saya kalau boleh nak ramai lagi murid-murid melibatkan diri dalam bidang kesenian. Sebab dalam bidang seni, kalau normal itu perkara biasa. Tapi pelajar-pelajar seperti ini perlu diberikan keutamaan dan perlu diberi penekanan dalam bidang kesenian supaya dia boleh menunjukkan bakat dan minatnya sebenarnya. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Revati dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocation Shah Alam. Bersama kita juga hari ini kita ada murid-murid kita yang cemerlang, pandai menari, cantik orangnya. Dan Cikgu, kita nak tinggalkan episod ini dengan persembahan yang istimewa daripada mereka. Dah bersedia Cikgu? Okey dah. Jom kita saksikan. Bye-bye. Kita